Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sahibina wa qudwatina wa imamina Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Yang bahagia Dr. Mazlan, tuan rumah, tuan-tuan guru, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berada di sini. Nama pun cantik, Darul Wahdah. Mudah-mudahan kita dapat menyatukan hati kita. Kita dapat menyatukan bangsa kita. Kita dapat menyatukan akidah kita, dan kita dapat menyatukan persaudaraan kita dengan lebih erat lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bila saya dijemput ataupun dipanggil untuk menggantikan Al-Fatih Ustaz, dan saya ini memanglah tak sopa dengan Ustaz orang lain kan, tuan-tuan. Jadi dengar-dengar dia lah, yang mana elok tu ambil, tak elok lagi tutung sampah dah kat itu, tak tenang lagi. Jadi sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya pun tak cadang nak baca apa pun, cuma saya nak minta, nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita renung balik satu ayat yang selalu kita bacakan pada setiap hari, yang ini kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari kita baca, hari-hari kita ulang-ulang akan dia. Wa imma dalam solat kita dan juga dalam setiap pekerjaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, kullu amalin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau ajzam. Setiap amalan, kata Nabi SAW, yang dimulakan, setiap amalan yang ada kebaikan dalam agama, yang ada manfaat dalam agama, jika tidak dimulakan amalan tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka amalan itu terputus, atau ajzam, atau amalan itu seumpama terkena penyakit kusta. Dan Nabi kita SAW menyebut perkataan kul, setiap amalan, dan tak pilih-pilih, tuan-tuan. Ada dua hadis Nabi SAW yang baginda sebut perkataan kul ini, ataupun yang menggunakan istilah yang umum ini. Di antaranya ialah innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan itu, semua amalan itu kena dengan niat. Maka niat itu jadi rukun kepada ibadat-ibadat kita.
Tetapi pada Bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW menekankan bahawa setiap amalan kalau kita tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan itu terputus ataupun seumpama terkena penyakit kusta. Kata para ulama, apakah ini yang terputus itu ialah keberkatan dia, terputus berkat kerja buat tersebut, ataupun seumpama terkena penyakit kusta, maksudnya cacatlah kerja buat tersebut. Kalau sembahyang, dalam sembahyang Fatihah tak baca Bismillahirrahmanirrahim, mengikut mazhab kita tak sah Fatihah. Maka amalan apa pun, siang ikan, baca buku, tulis buku, potong pokok, potong sayur, semua kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk meneruskan keberkatan dan kesinambungan amalan-amalan kita itu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini mesti dijadikan amalan kita berterusan daripada pagi hari kita bangun tidur sampailah malam kita memejamkan mata kita. Apa sahaja amalan yang zibalin, yang ada faedah dia, kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalimah bismillah ini besar fadilat dia, besar kelebihan dia, dan juga besar makna dia. Kalau tidak, kenapa dia boleh jadikan satu kalimah yang dalam tu ada 4 perkataan lebih kurang? Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini yang nak memandu seluruh kehidupan kita. Nah, dan daripada sinilah berkat rezeki kita, berkatnya kerja kita, berkatnya anak-anak kita, ya, berkatnya kaki tangan kita, berkatnya rumah tangga kita. Sebenarnya semua bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kena balik asal balik tak sekali-sekala. Lama dah duk pergi sampai ke hujung, kadang-kadang kena tengok kat perdu juga. Ada ketikanya kan, pokok tengah hujung Julai dah jauh dah, lama-lama buah kurang. Pokok cantik, rupanya kadang-kadang perdu dia dah mula kena kengkel dia panggil. Kita kena balik asal balik. Kita hayati tak Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan kita sepenuhnya, ataupun kadang-kadang lupa, ataupun Bismillah tak cukup syarat. Kalau tak cukup syarat pun tak jadi juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang kadang-kadang tasbih rajin pas mayang tak tinggal, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi duk kira-kira 33 tu lambat habis sangat. Sebelah. Dia tinggal sebelah saja. Kan orang perempuan yang kerja dapur pula sebelah. Pisau tinggal sebelah saja. Nampak kat belaki dia tu isyarat tu. Sebelah. Subhanallah tinggal sebelah saja. Kan? Kalau sebelah tu boleh dapat pahala ke? Dapat tak? Maksud subhanallah, maha suci engkau ya Allah tu, maksud tu masuk tak? Kalau dekat sebelah. Begitu juga kalau Bismillahirrahmanirrahim, tinggal Bismillah. Kadang-kadang Bismillah itulah yang menyebabkan tak berkat kerja kita, tak berkat rezeki kita. Kerana apa? Sebutnya tak betul. Setiap amalan itu mestilah tepat dan benar. Shawab itu perlu, shawab betul itu perlu. Buat memang dah perlu lah. Kemudian betul itu perlu. Dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan janjikan kepada kita pahala ke apa ke setelah mana kita betulkan amalan kita. Dan Nabi SAW sangat kasih sayang kepada umat dia. Tapi pada perkara yang menyalahi, yang menyebabkan orang itu terhalang untuk dapat fadilat, terhalang untuk sah ibadat, Nabi tegas dalam perkara tersebut. Yang ni no kompromi, tak ada kompromi, puan-puan.
Contohkan satu hari Nabi SAW sembang dengan para sahabat dia. Tiba-tiba ada datang seorang lelaki masuk jumpa Rasulullah SAW, bagi salam pada Nabi dan bersalam tangan dengan Rasulullah SAW, bermusafahah. Rasulullah jawab salam dia, kemudian dia pergi semayang. Rasulullah duduk tengok dia semayang. Hadis ini masyhur dengan nama Al-Hadithul Musi Salat. Hadis menceritakan orang yang rosak semayang. Rasulullah perhati semayang orang tersebut. Lepas dia semayang, selesai dia solat, dia datang jumpa Rasulullah kali kedua, dan dia bersalam kali kedua, memberi salam kali kedua, dan dia berjabat tangan kali kedua. Kemudian dia duduk sebelah Rasulullah. Rasulullah kata, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun, pergi semayang lain, kamu belum semayang. Dia pun bangun dan pergi semayang lain. Sebab yang suruh tu bukan orang lain, bukan calang-calang orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah. Maka dia ikut pergi semayang lain. Rasulullah tengok dia semayang, sambil Rasulullah bercakap-cakap dengan para sahabat. Lepas dia selesai semayang, dia datang jumpa Rasulullah, bersalam pula, bagi salam pula, berjabat tangan pula, duduk pula. Rasulullah kata, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun, pergi semayang lain, kamu belum sembahyang. Dia semayang lain. Bila datang kali ketiga, bersalam pula. Sudah tahu bersama selanya kalau kita kenal macam tu. Ni nak tahu muka orang mana ni, muka ni nak tahu orang mana ni. Bukan P.U. Syarul, tengok betul-betul sikit silap pula. Lalu bila dia datang kali ketiga, Rasulullah buat perkara yang sama, cakapkan benda yang sama. Bangun, pergi semayang lagi, kamu belum sembahyang. Ketika itulah barulah dia berkata, "Ya Rasulullah, itulah sembahyang yang terbaik yang aku boleh buat, yang mampu aku buat, dan aku tak tahu lagi lebih baik daripada itu, lebih elok daripada itu. Maka alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ya Rasulullah." Kata para ulama, berdasarkan kepada pemerhatian para sahabat, sembahyang dia tak ada tamanina. Dan Nabi tegas dalam perkara yang menyebabkan sembahyang dia batal dan menyebabkan dia tidak mendapat pahala si Allah SWT, dan orang yang sembahyangnya tidak sah dikira belum sembahyang oleh Nabi SAW. Bukan saya. Rasulullah menganggap orang yang sembahyang dia tak betul, sembahyang dia tak sah, orang itu belum sembahyang. Nabi kata, "Fa innaka lam tusalli." Kamu belum pun sembahyang. Yang buat tadi apa? Tunduk rokok tu apa? Sembahyang, tapi tak betul, maka tidak dikira. Kalau bismillah kita selama ni pun bismillah, nothing. Orang betul kata nothing. Doktor faham saya berhenti dia belajar doktor kan? Tak ada apa. Mestilah kita kena buat dengan betul. Tak mau dah duduk sebelah-sebelah, tak mau dah kan. Mesti subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Tak boleh alhamdulillah, mesti alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allahu akbar, Allah maha besar. Supaya amalan kita itu benar, amalan kita itu betul, amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk daripada hadis tadi kata para ulama ada 2-3 perkara. Pertamanya, ilmu ni kena tuntut. Sebab tu Rasulullah, kalau ikut Rasulullah boleh ajak dia kali pertama dia salah, betul tak? Rasulullah boleh cerita dah, ni semayang tadi tak betul, sekian tempat. Kali pertama dia salah dalam semayang, Rasulullah dah boleh bagi tahu dia. Ulama kata, tapi kenapa Rasulullah tak bagi tahu dia? Kamu pergi semayang lain, semayang kamu belum semayang. Semayang kali kedua pun tak sah juga. Datang Rasulullah kata pergi semayang lain. Kenapa Rasulullah tak ajarkan dia semayang yang salah tadi? Rasulullah suruh semayang lain. Ulama kata sebab ilmu ni kena tuntut.
Kan? Maknanya kalau orang tu sembahyang, sebenarnya dia telah ada ilmu tentang sembahyang. Barulah orang tu mau sembahyang, barulah orang tu sepatutnya sembahyang. Kalau tak ada ilmu tentang sembahyang, bagaimana sembahyang? Tak. Kena belajarlah tentang sembahyang, tak kira lah. Bukanlah hari ini belajar tahu semua. Bukan sebulan belajar kemudian dah faham semua. Tak. Sentiasa kena perbaharui, sentiasa kena ulang-ulangi akan dia. Itu yang pertama, kata para ulama. Kena tuntut. Tok guru ni tak wajib sebenarnya pergi offer diri untuk mengajar orang ni. Tuan-tuan perempuan saya nak mengajar tempat hamba. Dia tak boleh. Tok guru tak bukan begitu. Kita kena cari menuntut ilmu. Nabi kata talabul ilmi, kan? Menuntut ilmu itu fardu, tuntut ilmu itu fardu. Kena cari dia, kan? Kena dapatkan dia. Tak kira lah. Tapi alhamdulillah orang belah-belah nanti ni memanglah kan dah hebat-hebat. Tengok muka pun tahu. InsyaAllah kan, tonih-tonih belakang. Sebab orang muka gelap-gelap ni tahu kan. Kan? InsyaAllah ta'ala. Yang kedua ni kata para ulama, bersalam itu sunnah. Sebaik sahaja kita hilang pandangan daripada orang tersebut, sunat balik bagi salam. Kita ni tak sah bagi salam, ni bagi salam pula dah pasal apa. Lepas semayang jumpa Rasulullah bagi salam pula, lepas semayang jumpa Rasulullah bagi salam pula. Maknanya tu kata ulama, kalau kita hilang di sebelah dinding pun kemudian jumpa sebelah sana, sunat pula memberi salam. Itu dia punya hukum memberi salam. Kita dah ada ni material bagi salam kan, balik tak bagi salam dah, bersalam ada lah, bagi salam tak ada. Ya. Sebenarnya masih sunat. Itu di antara benda-benda yang diajar oleh Nabi SAW. Dan yang ketiganya, tidak ada tamakninah dalam semayang, tak sah semayang. Dan bila tak sah semayang, orang yang tak sah semayang dikira belum bersembahyang. Ingat-ingatlah, perhatikanlah. Dalam semayang kita mengaji Tok Guru dulu, dia beritahu kita ada 3 rukun: qaulinya, fi'linya, qalbinya. Rukun ni kalau tak betul tak sah semayang. Kalau yang sunat tak apa lagi, ab'adnya, hayahnya tak apa lagi. Yang rukunnya kalau tak betul tak sah semayang. Rukun tu bukanlah kita kata rukun betul tiang-tiang dia, tapi tiang-tiang itu tak serupa. Kalau qaulinya bagaimana? Fatihahnya bagaimana? Daripada bismillah sampai waladhdallin kan? Mak lazim juga, tapi kenalah lazim. Contohnya, bila orang tanya jawab pandai, baca tak cukup. Berapa anak murid mak lazim musaqal kalimi 6 rakaat tu guru. Boleh korang tak boleh korang? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Memang tak boleh. Jawab dengan Tok Guru kemah kau ni. Bila baca waladhdallin tu baru 2 rakaat setengah. Tak. Mana boleh begitu? 6 rakaat kena kira sampai 6 lah. 6 rakaat ijma' qurra. Ijma' semua qul. Waladhdallin. Ijma' qurra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira betul-betul lah. Macam tadi jangan kira sebelah-sebelah. 6. Tak boleh kira begitu. Ini ibadah yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang tu kena mengaji Tok Guru tajwid. Kan kena belajar ilmu tajwid. Baik. Lari tajuk lah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok perkataan dia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang ataupun pengasihani. Dimulakan dengan kata sendi, dengan nama Allah. Sebab itu uniknya kalimah yang kita patut gunakan dalam seharian kehidupan kita ini. Uniknya kalimah itu dimulakan dengan kata sendi, dengan nama Allah.
Dan bahasa Melayu biasanya orang tak mulakan dengan kata sendi dengan. Ghalibnya tidak, kan, dimulakan dengan dhamir. Biasanya saya, dia, saya pergi, saya makan dengan, kan, dengan itu duduk di tengah, tidak duduk di awal perkataan. Yang malah tutup guru dah hurai dah, cuma saya nak ulang balik untuk refresh pada diri saya dan tuan saja. Maka di sanalah kata para ulama, kenapa dimulakan dengan kata sendi dengan? Karena sebenarnya ibtidak dia itu, kan, muqaddarah, ya, ditakdirkan dengan apa saja ibtidak. Sebab tu Nabi kata kullu, setiap amalan, maka dengan itu diletak di tengah. Kenapa? Apa saja amalan yang kita mulakan hendaklah dengan. Aku makan dengan, aku menulis dengan, aku hantar mesej dengan, aku mengaji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku baca kitab dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku bekerja dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu tadi, segalanya yang aku mulakan tadi, yang takdirnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, dengan nama Allah. Nak dapat pahala dia. Dia kena mulakan. Berkat hidup kita bila kita mulakan dengan bismillah ni nampak setelah kita amalkan sungguh-sungguh, akan nampak. Jangan lupa benda tu dengar macam kecil aja, kan. Saya tak mau cerita benda besar-besar, kan. Cerita benda besar-besar pun kadang-kadang benda kecil-kecil ni dah ada lagi. Kita tengok dulu yang kecil-kecil. Kemudian kenapa kita sebut bismillah dan kita sebut ar-Rahman ar-Rahim? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalimah bismillah itu dipilih untuk menjadi kalimah yang kita patut gunakan sepanjang hari kita? Apa dia dalam tu? Yang ni yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, insya-Allah. Pertama disebut dengan nama Allah. Baik. Allah itu apa dia? Ulama menjelaskan ismul lidzati wajibul wujudi al-khasu fil ismi wal khasu fil makna. Allah nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala, wajibul wujud, yang wajib wujud, ya. Khas pada namanya, nama Allah, dan khas pada maknanya, pada makna Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang daripada dulu sampai hari ini tok guru mengajar, tok guru pondok ke, tok guru mana ke, Azhar ke, mana ke, menyatakan benda yang sama, tak pernah berubah. Allah ini nama bagi zat Tuhan semata-mata, dan tak boleh dinamakan kepada selain daripada nama yang merujuk kepada zat Tuhan Subhanahu wa